Hai, in this video kita akan bincang soalan KMK 22-23 Soalan 3A, fluorine and chlorine are elements from group 17 while boron is element from group 13. Boron reacts with fluorine to form BF3 compound. Chlorine reacts with fluorine to form ClF3 compound. First question, draw the Lewis structure of BF3 and ClF3. Jom kita lukis Lewis structure for BF3. First step untuk lukis Lewis structure ialah kita perlu tentukan dia punya central atom, terminal atom dan juga kira total valence elektron. Untuk central atom, kita pilih atom yang more electropositive. In these cases, antara B dengan F, B lebih elektropositif sebab B berada dalam kumpulan 13, manakala F berada dalam kumpulan 17. Now, kita kira total valence elektron. B kumpulan 13, so ada 3 valence elektron. F kumpulan 17, so ada 7 valence elektron. Darabkan dengan 3 sebab F kita ada 3, total korang dapat 24. Now, kita boleh lukis single bond. Sekarang total single bond tadi kita tolakkan dengan total valence elektron, korang akan dapat remaining elektron. Remaining elektron ni korang akan isi dekat terminal. Korang kena ingat yang B ni dia special case, so sebab dia incomplete octet, so kita tak perlu octetkan dia. Untuk incomplete octet ni dia ada 3 je. Korang boleh ingat bebal di mana Be stand for beryllium, B stand for boron, Al stand for aluminium. So inilah dia Lewis structure for BF3. Untuk ClF3 pula, first step dia sama je tadi, kita tukar central, terminal dan juga kira total valence elektron. Untuk kes yang ni, Cl dengan F ni dalam grup yang sama, iaitu grup 17. So kita kena pilih yang less electronegative, di mana untuk kes ni less electronegative ialah Cl. So kita boleh kira dia punya valence elektron. Now boleh lukis single bond. Total single bond kita tolakkan dengan total valence elektron, and korang dapat remaining elektron. Remaining elektron ni kita isi pula dekat terminal. Kita boleh nampak yang terminal dah cukup tau. So kita ada lebih 4 elektron. So 4 yang lebih ni kita isi dekat central. Korang kena tahu yang Cl ni pun dia special case, di mana Cl has odd number of electron. So this is a Lewis structure for ClF3. Soalan kedua, predict the molecular shape based on molecular geometry. Jom lukis untuk BF3. Untuk lukis molecular shape, kita kena tahu dia punya kelas. So untuk tahu dia punya kelas, kita lukis dulu dia punya Lewis structure. Okay, sekarang kita boleh tentukan dia punya kelas, di mana untuk BF3 dia punya kelas ialah AB3. Lepas tu kita tentukan dia punya elektron pair arrangement.
iaitu trigonal planar. And then dia punya molecular shape iaitu trigonal planar. Now kita boleh lukis dia punya shape. Jangan lupa label angle. Ini dia molecular shape untuk BF3. Untuk CLF3 pula, dia punya step sama je macam tadi. Kita kena tentukan kelas, electron pair arrangement dan juga molecular shape. Kelas ni kita tentukan berdasarkan Lewis structure. So kelas dia akan jadi AB3 E2. E2 ni sebab dekat central tu ada dua lone pair. So electron pair arrangement dia akan jadi trigonal bipyramidal. Molecular shape dia pula akan jadi T-shape. So kita boleh lukis dia punya shape. Jangan lupa label angle. So this is molecular shape for CLF3. The third question, which compound has bond angle more than 90 degree? So the answer is BF3 because BF3 has bond angle more than 120 degree. Soalan B1, predict the hybridization of central atom HCl2- ion. So first kita buat dia punya Lewis structure. Macam biasa kita cari dia punya valence electron, tentukan central dan juga terminal. Untuk kes ni sebab dia ion, so dia negatif, so dia tambah satu. Dia terima satu elektron. Sebabkan dia ion, kita jangan lupa kurungan dan juga charge. Now kita tentukan dia punya kelas, electron pair arrangement, molecular shape dan juga bond angle. Untuk kelas dia ialah AB2 E3. E3 sebab ada 3 lone pair dekat central. Electron pair arrangement ialah trigonal bipyramidal. Manakala dia punya shape ialah linear. Dan bond angle 180 degree. Now kita lukis dia punya molecular shape. Hybridization dengan overlapping orbital, nanti kita akan lukis berpandukan molecular shape. Now kita kira berapa banyak number pair elektron. Hybridization ni ditentukan melalui berapa banyak number pair elektron dia. So kita ada 5, iaitu 2 bond pair dan 3 lone pair. So kita punya hybridization akan jadi sp3d. Soalan yang kedua, show formation of bonding ICl2- ion using hybridization and overlapping orbital. Daripada soalan satu tadi, kita dah tahu dia punya Lewis structure, molecular shape dan juga hybridization. So sekarang kita nak lukis. Sebelum nak lukis, kita kena tentukan berapa banyak sigma bond, pi bond daripada molecular shape. So berdasarkan molecular shape ni, kita ada 2 sigma bond.
Sekarang kita lukis orbital diagram untuk central atom. Orbital diagram ni kita hanya lukis untuk valence electron sahaja. Electronic configuration for valence electron of I- ialah 5s2 dan juga 5p6. Tetapi kita akan buka orbital D untuk hybridization. Asalnya ialah 5p5, tetapi sebab dia ion, dia charge negatif, dia terima satu elektron, so dia jadi 5p6. Disebabkan kita ada dua sigma bond, so kita perlukan dua single elektron. So satu elektron daripada 5p akan diderumakan kepada 5d. Untuk excited state pula, satu elektron daripada 5p tadi akan diderumakan kepada 5d. The mix of 5s, 5p and 5d will form sp3d orbital. Untuk hybrid pula, kita ada sp3d orbital. Dan juga 5d empty orbital. Untuk terminal pula, sama dia macam center tadi, kita ambil petala paling luar iaitu untuk Cl 3s2 3p5. Let's move on untuk lukisan. Untuk overlapping orbital, kita akan lukis berpandukan molecular shape. Disebabkan hybridization kita ialah sp3d, so kita akan ada 5 kelopak. Sekarang kita label sp3d untuk setiap kelopak. Tidak lupa juga untuk label I-. Untuk Cl pula, disebabkan Cl berakhir dengan 3p, so kita akan lukis dumbbell. Jangan lupa label Cl, 3p, label salah satu kelopak, arrow dan juga sigma bond. Disebabkan Cl ada 2, so kita label Cl1. Untuk Cl yang kedua, sama dia macam yang tadi, melukis bentuk dumbbell, label Cl2, 3p, arrow dan juga sigma bond. Now kita check sigma bond cukup ke tak. Disebabkan kita ada 3 lone pair, dia tak overlap, so kita label arrow dekat lagi 3 kelopak. Check label, dan inilah explanation untuk lukisan hybrid. Soalan C. Ethanol and dimethyl ether have same molecular formula but different atom arrangement. Predict the compound has higher boiling point and solubility in water. Explain your answer. So soalan ni minta kita compare boiling point dan juga solubility untuk ethanol dan dimethyl ether. Untuk boiling point, antara ethanol dengan dimethyl ether ni kita boleh nampak yang dua-dua ialah polar molekul, sebab kita boleh bezakan electronegativity dia. Disebabkan dua-dua polar molekul, so dua-dua mengalami dipole-dipole forces. Perbezaan antara dua compound ni ialah ethanol, dia ada hydroxy group, so dia boleh form hydrogen bond dengan water molecule. Korang kena tahu yang hydrogen bond lebih kuat berbanding dipole-dipole forces, so boiling point untuk ethanol lebih tinggi daripada dimethyl ether. So for the explanation, first point korang boleh tahu yang dua-dua compound ialah polar molecule. Second point, korang boleh tahu yang ethanol boleh form hydrogen bond dan juga dipole-dipole forces, manakala dimethyl ether hanya boleh form dipole-dipole forces. Untuk poin yang ketiga, korang boleh tahu yang hydrogen bond lebih kuat berbanding dipole-dipole forces.
point yang keempat, korang buat conclusion di mana ethanol has higher boiling point than dimethyl ether. Untuk solubility, kita tahu yang ethanol boleh form hydrogen bond manakala dimethyl ether tak boleh. So, ethanol more solubility than dimethyl ether. For the explanation, first point, korang boleh tahu yang ethanol can form hydrogen bond with water molecule. Second point, korang boleh tahu yang dimethyl ether cannot form hydrogen bond with water molecule. And for the last point, kita buat conclusion di mana ethanol is more soluble in water than dimethyl ether. So, inilah dia untuk soalan C.